Jangan hina Kelantan ah. Tu. Apa baliklah. Kenapa Bil? Tak ada tiap kali dia bahas dia sebut negeri Kelantan tu. Hina sangat Kelantan tu. Tak ada dah sikit-sikit Kelantan, sikit-sikit Kelantan tu dah. Wow, Presiden PAS, Tan Sri, Haji Hadi Awang, relax, memancing. Bangga tu, pemuda PAS Rusila, kesian punya orang-orang depan ni yang dengar ceramah tu, kena kencing, kena tipu, kena temberang. Ustaz salah kain. Fawaz. Hang ni sebenarnya nak jadi ustaz ke nak jadi ahli parlimen? Teguran kepada ahli Parlimen Perikatan Nasional. Tahu tak apa yang aku nak tegur dengan diorang tu? Kita banyak tengok perhimpunan yang dianjurkan oleh Saito daripada PM yang... Terima kasih. Dan kita akan share lagi beberapa orang soal Ustaz Fawaz pun ada lagi. Ustaz Fawaz. Dan kita so kita bawa soal Hadi Awang. Hadi Awang makan gaji buta dan tidak memberi manfaat kepada rakyat di Parlimen Parang dan juga rakyat Malaysia. So kita bawa YB Ketereh. Kenapa dia marah sangat? Dia marah sangat dekat jelutong duk petik sikit-sikit Kelantan. Sikit-sikit Kelantan. Saja aku nak tunjuk dekat hampa ni sikit. Okey, ini daripada ahli Parlimen Ketereh. Sebelum aku play kan, bantu aku like, komen dan subscribe dulu. Lepas tu boleh hadiahkan super chat, super sticker dan super tag. Jangan hina Kelantan, tapi PMX dapat darjah kebesaran Kelantan. Okey, alright. Ini aku nak buat lawak sikit lah. Kita buat supaya hilang bosan tu. Jangan hina Kelantan ah. Tu. Apa baliklah. Mana tak marah? Dia menghina Jangan sedih aku lah. Kenapa Bil? Tak ada tiap kali dia bahas dia sebut negeri Kelantan tu. Hina sangat Kelantan tu. Tak ada dah sikit-sikit Kelantan, sikit-sikit Kelantan tu dah. Bila disentuh oleh jelutong. Tak ada tiap kali dia bahas dia sebut negeri Kelantan tu. Hina sangat Kelantan tu. Tak ada dah sikit-sikit Kelantan, sikit-sikit. Kenapa Bil? Tak ada tiap kali dia bahas dia sebut negeri Kelantan tu. Hina sangat Kelantan tu. Tak ada dah sikit-sikit Kelantan, sikit-sikit Kelantan tu dah. Bila disentuh oleh jelutong. Aku tak faham betul lah kan. Tapi seperti mana gambar tu tuliskan, aku dah crop tepi tu kan. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat darjah kebesaran daripada negeri-negeri yang kita boleh katakan hampir 70% menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tengok kalau ucapan yang aku dah share beberapa kali, Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap soal kenaikan gaji penyewa awam. Lebih baik dia sini kata lebih baik aku buat waktu aku berkuasa. Dia tak mau bila dia dah tak jadi Perdana Menteri nanti, dia duk mendesak kenaikan gaji pula waktu tu. Sekarang dia berkuasa, dia ada jawatan, dia Menteri Kewangan, dia Perdana Menteri. So dia boleh buat macam-macam. So sekarang kan, sekarang ni baru-baru ni yang aku duk search tadi pasal YB Mat Sabu, di bawah ni pasal beras tempatan ni. Baru ni banjir merosakkan jalapan padi yang teruk gila-gila. So pesawah satu teruk. So daripada sistem beras dalam negara pun teruk. So macam mana? Kan pesawah rugi, tak ada gaji. So kerajaan tolong bantu. Apa masalah pam-ayam? Beli pam-ayam harga 20 juta untuk kampung tu. Untuk kawasan yang terjejas tu, sungai yang bermasalah tu. Kan buat selesai masalah. Kan segala teknologi dah diguna pakai untuk nak selesaikan masalah-masalah yang ada dalam negara. Apa idea pembangkang? Aku nak bawa lah soal Hadi Awang ni. Hadi Awang dululah kita pergi daripada DSA. Soal apa? Soal dia pergi mancing. Kan, relax je. Orang lain, ahli-ahli parlimen hak lain tengok, duk buat kerja, duk fokus. Hadi Awang relax, boleh mancing, relax. Kan, duduk tepi laut. Awak, rakyat dekat Marang tu selesai dah kan masalah hidup mereka. Mereka dah senang lenang, kaya raya. Tak ada hak yang longkang-longkang tersumbat ke. Rakyat semua tak ada yang kebuluran ke. Ataupun rakyat semua okey lah. Jadi apa pun tak apalah sebab kita sokong ulama, maka selesailah masalah. Kan? Ini level presiden parti. Kalau parti dia menjadi kerajaan, dia akan memegang jawatan menteri. Inilah, jom kita dengar apa manfaat Hadi Awang menjadi ahli parlimen di Malaysia daripada DSA. Bantu aku like, komen dan subscribe, geng. Hai, DSA di sini. Kalau ada iklan masuk tu, geng, bantu aku tak tekan iklan. Hanya satu pun tak padah. Satu iklan je sebab dia akan naik 2 iklan. Satu pun jadi dah.
Hai, dia saya di sini. Wow, Presiden PAS, Tan Sri, Haji Hadi Awang, relax, memancing. Bangga, no? Pemuda PAS Rusila melihat ayah cik mereka memancing. Saya pun heran, tuan-tuan. Haji Hadi Awang ini, apa manfaat dia di parlimen? Saya tak nampak pun manfaat dia menjadi seorang ahli parlimen. Dah lah parlimen pun dia ponting pada hari pembentangan belanjawan dia tak mai. Dia mai hari Isnin baru ni dia mai. Orang pun sambut dia serupa menteri dengan berpapah, dengan bertongkat. Sagi Syahidan Kasim cium tangan, sagi MP ni cium tangan. Nak masuk bilik parlimen saja, nak masuk ruang dewan, sambut serupa. Saya pun tak faham, tuan-tuan. Walaun PAS ini mereka boleh memuja, menyanjungi presiden mereka yang bagi saya apa manfaat yang dibawa kepada negara Malaysia. Saya cerita dalam konteks negara Malaysia, dalam membangunkan ekonomi negara Malaysia. Saya tak nampak, tuan-tuan. Saya tak nampak apa yang dia buat. Dia menjadi duta Timur Tengah. Apa yang dia buat, tuan-tuan? Kita nak seorang ahli parlimen ini yang boleh membawa negara kita ini menjadi negara yang hebat. Kita lihat negara luar, Indonesia. Baru-baru ni Presiden Prabowo lantikan menteri-menteri dia cukup hebat. Saya tak habis lagi mengkaji ni Prabowo dengan kabinet dia yang baru. Tapi apabila saya melihat Presiden PAS memancing, dan walaun PAS yang palui ini menyanjungi, hampa dapat apa? Weh, walaun PAS, hampa dapat apa? Dia tuan guru yang bergaji wakil parlimen, tuan-tuan. Dia tak payah pergi ceramah, ambil sampul duit, tak payah buat TikTok dapat gift. Saya nak gelak lebih-lebih sebab saya duk batuk lagi, tuan-tuan. Jadilah rakyat Malaysia untuk PRU ke-16 ini, pilihlah ahli parlimen yang boleh memberi buah fikiran. Bukan duk kira cukup jumlah. Fitnah sana. Kata kawan ni dajai. Macam-macam dia mau. Saya melihat komen-komen beliau di parlimen itu. Tidak langsung membina, tuan-tuan. Tidak langsung membina. Inilah apabila taraf MP walaun ini dan penyokong-penyokong walaun lagi teruk, tuan-tuan. Lagi teruk. Kalau inilah mereka menyanjung pergi pancing, lepas tu sambut dekat parlimen, tuang parlimen, tak mai parlimen. Hai, aku tak faham lah hampa ni orang Islam tetapi makan gaji buta. Haram, tuan-tuan. Haram. Mungkinlah nak jadi ahli parlimen macam Fawaz itu yang bini dua. Kalau dulu susah payah nak kena buat ceramah sini. Sekarang ini tak perlu lagi, tuan-tuan. Gaji ahli parlimen, allowance ahli parlimen boleh menyara kedua-dua isteri. Jadi malam-malam boleh selak kain dengan tenang. Cai, betul lah, no. Itu sajalah, no. Walaun bangunlah anda dari tidur. Pemimpin anda makan steak, anda makan Maggi. Pemimpin anda naik Mercedes, anda naik Proton Saga tidak berinsurans. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat. Alright, itu aku nak tertanya-tanya. Apa manfaat yang boleh diberikan, Hadi Awang ni boleh berikan kepada rakyat? Apa kelebihan pengetahuan dia untuk nak angkat ekonomi rakyat, untuk nak bantu rakyat? Apa manfaat yang Hadi Awang boleh bagi? Ni di dalam sekarang ni, soal subsidi bersasar. Apa yang Hadi Awang cadangan? Ni 40 tahun, lebih pada 40 tahun duduk dalam politik Malaysia. Apa yang Hadi Awang boleh bagi di dalam Malaysia ni? Untuk ekonomi, untuk pengurusan, untuk pentadbiran, untuk kewangan, untuk pelaburan. Apa yang Hadi Awang boleh bagi? Zero, geng. Zero. Sama PAS. Tuan Ibrahim Tuan Man boleh bagi apa? Tablet aku jatuh semalam. Pecah nak buat big apa? Pecah tu weh. Jari ni duk edit video sebab tu aku tak buat live siang tadi. Saat-saat ada kacau je. Jadi okey, jom. Kita sambung untuk video seterusnya daripada aku nak bawa ni lah soal Ustaz Fawaz ni lah. Ustaz Fawaz, kita pergi yang Datuk meletup dulu. Dan terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Dia tercucuk masuk ni. Tablet
tak ada tempered glass. Alright, belanjawan 2025 tambah beban rakyat, ada jalan penyelesaiannya. Kalau hampa pergi baca dekat dalam Harakah Daily, aku tak tahu. Cukai Jibaiyah nak tukar kepada Hidayah. Tadi kawan-kawan kita komen. Di dalam hospital tu, berapa banyak orang yang gaji 10,000, 15,000, 20,000. Level tiket sebelum ni T20 tapi menerima rawatan dengan harga RM1 saja. Jadi, Assalamualaikum. Aduh, aku pembangkang ni perangai ah. Aduh, wahai MP pembangkang, tugas kamu yang paling besar adalah untuk semak dan balancekan perbelanjaan kerajaan, bajet kerajaan, bukan untuk mengkritik semata-mata. Faham? Bukan untuk komplain, untuk condemn, bukan. Tugas kamu untuk semak dan balancekan. Okey, check and balance. Semak imbang, tahu? Bukan komplain. Ni kemukakanlah kau punya bajet bayangan dari pembangkang untuk membuat semak dan imbang dengan bajet kerajaan. Aduh, malulah Malaysia ada pembangkang macam ni. Alamak, langsung tak function. Alah, komplain je tau. Tapi cadangan daripada mereka tak ada. Macam tu dah ada 6 pun boleh jadi pembangkang. Allah, kau orang ni. Buatlah kerja betul-betul. Fahamkan tugas masing-masing. Baru rakyat boleh makmur. Faham? Nak selesai macam mana? Mana bajet bayangan dari pembangkang? Baru boleh semak dan imbang. Aduh, cakap berletan tentum. Kerja tak kerti buat. Aduh, pembangkang ni. Penyelesaian. Apa yang penyelesaiannya aku pun tak tahu. Komplain je. Pergi buat bajet bayangan pembangkang. Lepas tu baru boleh cari jalan penyelesaian. Semak dan imbang. Faham? Aduh, alright. Okey, sempena kita berada dekat Fawaz ni, aku ada 2 video Fawaz. Lepas tu kita akan pergi dengan Sanusi. Aku dah 3 video Sanusi. Soal The Greater Kedah. Lepas tu kita pergi soal bendera tu. Okey, aku akan masuk juga sikit sebab hak terbaru berlaku dekat Kedah tu. Lepas tu kita akan pergi soal macam mana, sebab kawan aku dia mengeluarkan satu video untuk penjimatan elektrik. Dan aku ada gambar-gambar, aku akan share macam mana pengetahuan aku, macam mana kita nak elektrik di rumah kita tu jimat. Okay, alright. Jadi kita pergi dengan Ustaz Fawaz. Kawan-kawan yang baru hadir, bantu aku like, komen dan subscribe. Ustaz Fawaz, kita ada 2 respon DSA terhadap Ustaz Fawaz. MP Permatang Pauh kurang ajar dan adab ke laut. Satu. Okey, ini soal adab ke laut. Lagi satu punya Fawaz Makjan ni. Okey, Fawaz Makjan. Dan kita ada juga tahu Razman Zakaria. Razman Zakaria, aku ada satu lagi dia punya video. Rupanya dia kaya nak mampui. Razman Zakaria dia ni kira kaya lah. Jam tangan dia saja, 100k. Adun je pun, ketua pembangkang je pun. Okey, kita pergi yang ni dulu. Pembaziran duit rakyat membayar gaji Ustaz PAS bergaji ahli parlimen. Tadi kan di SA kan dia ada sebut kat soal ni. Ini video lain soal Ustaz Fawaz. Bantu aku like, komen dan subscribe kan. Hai, DSA di sini. Fawaz. Hang ni sebenarnya nak jadi ustaz ke nak jadi ahli parlimen? Dalam kehidupan ini pun kita kena ada satu pendirian. Kalau kita nak jadi ustaz, pergi buat usrah, pergi bimbing masyarakat, pergi bimbing umat Islam supaya dia mendapat manfaat dan menjadikan Islam ini satu agama yang lebih hebat. Tetapi kalau hang nak jadi ahli parlimen, buat kerja ahli parlimen. Jangan duk pergi usrah dan ceramah sini. Kerja sebagai ahli parlimen ni tuan-tuan, bukan sekadar kerja part time. Ini adalah kerja full time. Okey, dia harus menjaga kawasannya, membawa ekonomi, memberi peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk situ, membangunkan persekitaran yang hebat. Itu kerja ahli parlimen. Dan menolong kerajaan untuk membuat dasar, memberi pandangan, memberi cadangan yang hebat untuk membina Malaysia ini ke negara yang lebih hebat.
Tapi apa yang saya nampak lebay-lebay PAS yang selak kain ini, terutamanya Fawaz, dia isteri 2, anak ada 11, dia nampak tak boleh kot nak aku jadi ustaz. Macam mana aku nak tanggung 2 bini dengan anak 11, coming soon 12, 13, 14, 15. Mungkin boleh jadi 20 tuan-tuan. Jadi dia memikirkan apa aku nak buat. Tiba-tiba pada PIU yang ke-15 itu cukup hebat. Jadi dia diangkat tuan-tuan untuk menjadi ahli parlimen dan dia memenangi kerusi tersebut. Apa yang saya nampak sekarang ini, ustaz-ustaz salak kain ini, mereka mengambil peluang, mencari peluang untuk mendapat pendapatan yang tetap. Jadi senanglah mereka nak hidup dengan tenang tuan-tuan. Tak payah nak pergi usrah sana, tak payah pergi usrah sini, boleh kahwin 2, boleh kahwin 3, boleh kahwin 4 tuan-tuan. Jadi ahli parlimen ni dapat gaji, lepas tu dapat allowance, lepas tu dapat pencen lepas ni. Ini yang mereka mahu tuan-tuan. Dan walaun yang bodoh ini, yang paloi ini, mereka pun satu hal juga tuan-tuan. Mereka rasa bangga mengangkat ustaz-ustaz yang bagi saya tak layak pun tuan-tuan. Si Fawaz ini, dia hanya lulusan bahasa Arab. Nak jadi ustaz, apa dia? Saya ada tengok video dia duduk pergi bagi ceramah pagi tadi, duha lah apalah. Sepatutnya pergi tengok parlimen anda. Bak usrah ni bagi orang lain. Kalau sangkut sikit Terima kasih kawan kita Herman Man memberi RM15. Thank you very much. Dan Badarudin bagi 5 Singapore dollar. Thank you very much support channel Solin Syabudin. Okay, sambung balik tengok. Apa hang nak jadi? Okay, jap. Sat dia sangkut. Okay, alright. Jom sambung. Pagi tadi duha lah apalah. Sepatutnya pergi tengok parlimen anda. Bak usrah ni bagi orang lain. Ini yang usrah pun hang nak jadi. Lepas usrah dapat sampoi lagi. Takkan bagi usrah kosong. Ini yang saya rasa SPR harus membuat satu pendekatan lah untuk PIU yang ke-16 ini. Mesti ada syarat-syarat minimum untuk menjadi ahli parlimen. Dari segi fizikal, mental, kelulusan dia. Dari segi pengalaman dia di dalam bidang korporat. Pengalaman dia di dalam bidang kerajaan. Baru kita boleh lantik orang tu menjadi ahli parlimen tuan-tuan. Memalukan di Indonesia tuan-tuan. Di Singapura nak jadi ahli parlimen, kalau orang tak ada degree yang bersesuaian dengan, tak perlu jadi ahli parlimen tuan-tuan. Saya dah tengok dah lebay-lebay yang selak kain ni tuan-tuan di dalam parlimen. Mereka tak buat apa pun. Kenapa kita harus menggunakan duit kutipan cukai hasil negara untuk membayar ustaz-ustaz selak kain ini? Bagi saya mereka ni tiada kualiti tuan-tuan. Ada masa pula nak bagi usrah sana, usrah ini. PMX tak ada masa nak bagi usrah. Dia ada banyak buat kerja. Itu sepatutnya kita follow cara kerja Perdana Menteri kita. Dan kalau dah jadi ahli parlimen, hari-hari pergi walk around, pergi tengok, jumpa masyarakat, bawa balik pembangunan. Sekejap. Dia ni sangkut sikit sebab aku dah tak remove ni Ustaz. Follow cara kerja Perdana Menteri kita. Dan kalau dah jadi ahli parlimen, hari-hari pergi walk around, pergi tengok, jumpa masyarakat, bawa balik pembangunan. Tengok apa yang boleh dibawa balik ke parlimen anda. Tuan-tuan, kita harus stopkan, harus noktahkan ustaz ini yang hendak bergajikan ahli parlimen. Noktahkan mereka tuan-tuan. Saya malu tuan-tuan. Apa level ini diangkat menjadi ahli parlimen? Tak tahu apa pun. Saya pernah tengok dia buat perbahasan. Dia di parlimen. No quality tuan-tuan. Baru ni dia bersembang tentang belanjawan. Ya, dia ambil referring to Ibn Khaldun. Belanjawan jibayah. Belanjawan hidayah. Sebenarnya bukan belanjawan yang perlu diberi hidayah. Dia yang perlu diberi hidayah tuan-tuan. Apa kualiti yang dia ada untuk berada di parlimen Malaysia tuan-tuan? This is useless. Makan gaji buta tuan-tuan. Ustaz pun nak jadi, MP pun nak jadi. So, noktahkan mereka tuan-tuan. SPR kena buat satu keputusan. Nak jadi wakil rakyat ini harus mempunyai pengalaman di dalam bidang kerajaan, di dalam bidang korporat, di dalam bidang bisnes. Pengalaman balik Al-Azhar. Duduk masjid ceramah bagi usrah. Lepas tu, selok nombor 1, selok nombor 2, selok nombor 3, selok nombor 4. So tenang hidup mereka tuan-tuan.
Gaji dah ada. Apa lagi aku nak? Pergi tunjuk muka kat parlimen, tunjuk dekat Mak Pusat. Tak ada apa yang dia orang buat, tuan-tuan. So, PRU 16, noktahkan mereka. Walaun paloi ini, ahli parlimen anda naik Mercedes, anda naik Proton Saga tidak berinsurans, ahli parlimen anda makan steak, anda makan Maggi. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat. Cubalah kan. Kita boleh tengok macam ni je. Okey, kita pergi Ustaz Fawaz lagi satu. Okey, kita bini yang pertama, kita baru gaji 2-3 ribu, 4 ribu. Pam, kita kahwin, dapat anak, naiklah gaji, rezeki Allah bagi tu, pam, 10 ribu. Oh, tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Lepas tu, bila rasa, kan, anak ramai. Depan Anak ramai pun tak apa ni, dia fikir ni. Anak ramai pun tak apa lah, sedap pula ni. Aku gaji kukuh. Dan aku pergi ke mana-mana pun aku dapat. Dan bukan nak kata lah, bila kita tengok ustaz-ustaz tu, sebelum dia famous, dia macam ni je. Bila dia famous sikit, ceramah sana sini, pam, tambah bini. Pam, tambah bini. Kereta pula, sebelum ni kereta biasa, tiba-tiba pam, meletup. Kan? Pom meletup, van fire, pom meletup. Lepas tu pula, bukan tak boleh dia rendahkan sikit. Sebab apabila dia berceramah depan orang, makcik, pakcik reda lah dengan kehidupan kita hari ni. Tak apa, miskin hari ni pun tak apa, dekat akhirat nanti kita kaya, miskin hari ni. Sedangkan makcik tu, dia tak dapat apa dia mai. Ya, dia memang dia dapat ilmu. Yang si ustaz ni, klaim sial 500, 1000. Jadi sekarang ni bila masuk ke dalam dunia politik, orang kata masa depan terjamin lah. Anak ada 50 pun tak apa, 50 orang. Anak ramai lagi pun tak apa. Sebab apa? 5 tahun lepas kalau Nurul Izzah menang, dia tak pada settle dah. Dia dah ada pencen dah, tak payah fikir umur 55 dah boleh dapat pencen dah. Dia pun muda lagi, Fawaz ni pun. Tapi ni politik PAS ni. Jadi tak apa, terima kasih ke kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Jom kita dengar ahli parlimen Pematang Power, kurang ajar dan adab ke laut. Jadi jom kita dengar apa yang dikatakan oleh DSA. Kesian yang punya orang-orang depan yang ni yang dengar ceramah tu, kena kencing, kena tipu, kena temberang. Ustaz selak kain. Cepat-cepat hang tambah lagi 2, lepas ni hang boleh selok 4 kali. Ada yang menggelarkan sekarang ini dengan gelaran bapa ketimbang. Dulu ada seorang insan yang sangat baik pernah menyatakan, antara ayat yang saya boleh quote daripada ucapan insan yang baik ini, beliau pernah mengatakan dulu, ada yang kata minyak kita lebih murah daripada Thailand. Video tersebut viral dan ramai netizen merindui insan ini. Bila video beliau diulang-ulang kali dalam Facebook, TikTok dan lain-lain, apa yang menyediakan adalah kita boleh tengok pada komen. Rata-rata netizen akan komen, ini ayat ini sebuah, saya cuma pick up balik saja. Ada yang mengatakan, arwah ini dulu baik orangnya. Arwah ini jika masih hidup, pasti dia akan lawan PMX. Hai, dia saya di sini. Apabila saya melihat MP Pematang Power, Ustaz Muhammad Fawaz berbahas di dalam parlimen mengenai belanjawan, dia ini sepatutnya tidak layak menjadi ahli parlimen. Tapi apa boleh buat? Dia telah disokong oleh walaun-walaun yang tidak berotak ini, yang tidak berakal, memilih beliau. Saya melihat tiada ketokohan langsung si Fawaz ini, si Ustaz Selak Kain ini. Kenapa saya kata dia Ustaz Selak Kain? Dia ada 2 bini, 11 anak. Selak tak mau-mau. Muda lagi, umur 39 tahun, kahwin 2 dah, tuan-tuan. Ini yang saya kata. Lagi satu, dia adalah lulusan bahasa Arab daripada Al-Azhar. Tapi apabila dia bercakap mengenai bab-bab ekonomi, cak ayam lah. Cai. Ini Ustaz, di dalam perbahasan itu hang mengatakan sekarang ni heboh diperkatakan mengenai istilah bapa ketimbang. Apa dia ni? Hang ni memalukan orang Pematang Power, memalukan orang Penang, tuan-tuan. Bagaimana level macam ini boleh diangkat menjadi ahli parlimen? Lagi satu, dia mengungkapkan mengenai harga minyak, perbandingan harga minyak oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu, 10 tahun, 15 tahun yang dulu. Dan ayat itu masih lagi digunakan dan mereka ini masih lagi mempermainkan. Dan dia merujuk kepada media sosial, komen daripada TikTok,
yang mana komen-komen yang dia petik itu adalah daripada akaun-akaun yang fake, akaun-akaun yang tidak boleh dipercayai sumber dia. Hanya diwujudkan akaun itu untuk mengutuk, mengecam. Dia ada mengatakan, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu membandingkan harga minyak dengan rakan-rakan pengeluar minyak yang lain. Betul, minyak mahal di Thailand, di Singapura. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim membandingkan yang kita ini adalah pengeluar minyak. Sama juga dengan pengeluar-pengeluar minyak seperti daripada Brunei, dia sebut ada juga Nigeria lah, semua dia sebut. Apa yang diungkapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah pada ketika itu, dan harga minyak kita sepatutnya murah lagi berbanding dengan harga minyak pasaran. Itu yang diungkapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan dia mengatakan insan ini, orang merindui insan ini. Insan tu siapa dia? Sebutlah. Dia tak sebut tahu nama Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia sebut insan. Dan lebih satu lagi dia kata agak menyedihkan, komen-komen yang dia petik daripada media sosial ini, weh, itu komen tak boleh pakai, fake account. Dia mengatakan, komen itu mengatakan mereka ini merindui arwah ini. Dia menyebut arwah. What the hell, man? Weh, Ustaz salah kain. Hang ni agamawan. Aku kalau aku nak pergi usrah hang, tobatlah aku tak pergi bang. Buat apa aku nak buang masa dengan usrah hang? Hang bukan ustaz, hang bahasa Arab saja. Hang sembang kemas. Weh, salah kain. Aku nak beritahu lagi sekali. Hang mengungkapkan arwah itu siapa? Dan hang mengatakan netizen ada kata kami merindui arwah ini. Sekiranya arwah ini ada, dia akan melawan PMX. Apa ini? Ini aku cakap. Pematang Pau. Bangun tuan-tuan. This is the time 2016 ini, buang si Selak Kain ini. Kenapa hampa nak bayar gaji kepada Ustaz Selak Kain ini untuk dia tanggung dua bini dia? Cai, betul lah. No. Tak ada apa pembangunan yang dia bawa di Pematang Pau. Tidak ada apa pun yang dia buat di Pematang Pau. Isteri saya orang Pematang Pau, orang Pematang Pasiak. Saya pembangun ni ada pergi tengok apa yang dia buat di Pematang Pau, tuan-tuan. Dan lebih malang lagi, dia duk sembang pasal peruntukan pembangkang ini. Dia mengatakan sekiranya arwah itu masih hidup, pembangkang akan mendapat peruntukan. Weh, Ustaz Fawaz, ataupun aku panggil hang Mawas, peruntukan pembangkang ini hampa yang tolak kerana salah satu syarat dia adalah pengisytiharan harta. Hang isytiharlah harta. Aku nak tengok berapa rumah hang ada, berapa kereta ada, berapa aset. Hang tak takut hang isytihar. Dan lagi satu, pok-pok hampa yang tak mau berbincang, baca dekat situ saja, tutup terus perbincangan. Dalam Islam pun kita harus berbincang, harus duduk bersembang, harus bermusyawarah. Bagi akulah ketimbang tu sesuai dekat hang Ustaz. Audien yang duk dengar ceramah hang tu, itu sesuai dengan hang. Ketimbang tu hang kencing, hang tipu, hang temberang dekat hang punya audien yang duk dengar ceramah hang tu. Itu ketimbang tu sesuai dengan hang Ustaz. Ustaz kencing, tipu dan temberang. Ni aku nak cakap kat hang. Cai, memalukan. Lagi satu, hang lulusan Arab saja. Lulusan Arab daripada mana? Bahasa Arab daripada Al-Azhar. Weh, kalau takat nak belajar bahasa Arab, tak payah pergi Al-Azhar. Malaysia pun banyak universiti yang ada tahu bahasa Arab. Faham tak? Tak payah buat degree pun boleh belajar dekat ni, Google pun boleh, YouTube. Sembang kemas, berapa tahun habis dekat tu menggaji. Geng, sekarang ni senang lah bahasa Arab. Sekarang ni senang je. Cek GPT ada tahu. Cek GPT. Cakap, sebut je, sekali dia bagi tahu. Sambung. Hang pelajar cemerlang ke? Ustaz Fawaz, ketimbang lah aku bagi kat hang. Kesian dekat hang punya makmum, kesian hang punya orang-orang depan hang ni yang dengar ceramah tu. Kena kencing, kena tipu, kena temberang. Ustaz Selak Kain. Cepat-cepat hang tambah lagi 2. Lepas ni hang boleh selok 4 kali. Cai, Fawaz semua, hang tak ada langsung hormat kepada Perdana Menteri Malaysia. You are not a good citizen, man. The best word I can say to you, go to hell. Semoga pengkongsian saya ini memberi manfaat. Itu saja. Apa yang boleh membanggakan? Tak tahu, aku tak nampak apa yang boleh rakyat Malaysia membanggakan. Tak tahu. Okey, sekali kita akan pergi dekat DSA juga. Kita akan pergi dekat DSA juga. Ini sahabat kita daripada Sungai Petani, dia ada bersama dengan tim Pakatan Harapan, tapi hari itu dia mengajuk dengan Rafizi Ramli apabila Rafizi Ramli mengeluarkan kenyataan bodoh dan bahlul lah itu.
dekat Sungai Bakap, dia merajuk, dia tinggalkan PKR tu. Sekarang kita ingatkan dia dah tinggal dah politik. Tiba-tiba dia U-turn mereka dalam politik balik. Tak tahu apa cerita. Tapi dia keluarkan video dia, teguran untuk ahli Parlimen Perikatan Nasional. Geng, kita ada 1,000 orang tapi like baru ada dekat 300 geng. Bantu aku like, komen dan subscribe geng. Terima kasih yang hadirkan super chat, super sticker dan super thank. Jom kita layan. Guys, nama aku Abdul Kudus ataupun lebih dikenali dengan King Scorpion Official. Ini adalah akaun aku yang kedua. Aku nak cakap satu sajalah isu pasal hari ini tentang teguran kepada ahli Parlimen Perikatan Nasional. Tahu tak apa yang aku nak tegur dengan diorang? Kita banyak tengok perhimpunan yang dianjurkan oleh Saitro daripada PM yang diberi nama Selamatkan Malaysia dan sebagainya. Tetapi ada tak benda itu memberi kesan kepada kerajaan? Secara jujur, aku tak nampak perkara tersebut memberi kesan kepada kerajaan. Tahu tak sebab apa? Sebab yang pertama, kerajaan hari ini memang mempunyai jumlah kerusi yang cukup. Jadi kalau kau desak kerajaan, terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meletakkan jawatan, itu adalah benda yang tidak relevan. Tahu tak kerana apa? Kerana kita diberi kuasa semasa pilihan raya untuk menurunkan undi. Tapi sekarang ini yang diberikan kuasa untuk menurunkan Perdana Menteri adalah ahli Parlimen. Dengan cara bagaimana? Buat usul undi tak percaya dalam sidang Parlimen. Dalam pada rakyat di bawah, terutamanya penyokong Perikatan Nasional, bising dengan kerajaan madani, antara isunya adalah diesel dan yang akan datang RON 95. Pada masa yang sama, ahli Parlimen Perikatan Nasional dalam sidang Parlimen tak dengar langsung untuk mengusulkan undi tidak percaya kepada Perdana Menteri dilakukan. Perasan Rasa nak? Satu habuk pun tak ada orang berani sebut soal undi tidak percaya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak ada seorang pun antara ada 60 dalam 68 orang ahli-ahli parlimen daripada PAS termasuk Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, tak ada seorang ataupun aku gelarkan sekong pun yang berani nak usul undi tidak percaya. Usul je pun. Usulkanlah. Tapi hanya sembang je lah. Sembang. Okey, sambung. Aku sebagai rakyat biasa dan sekarang ini aku tidak lagi menjawat jawatan sebagai pengarah komunikasi PKR di peringkat cabang. Aku meletakkan diri aku sebagai rakyat biasa. Kalau benar kita nak menjatuhkan kerajaan madani, terutamanya PMX, apa kata kita mula desak ahli Parlimen Perikatan Nasional. Macam biasa, macam mana kau maki Datuk Seri Anwar, kau buat perkara yang sama, kau buat video yang sama dengan nada yang sama terhadap ahli Parlimen Perikatan Nasional. Simple saja. Kepada semua ahli Parlimen Perikatan Nasional, bukalah usul undi tak percaya kepada PMX. Setuju ataupun tidak? Itu saja idea kepala tau daripada aku. Daripada sibuk kita maki pihak musuh, apa kata kita maki geng kita yang tidak bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan musuh. Dia dah jadi walaun dah kot. Aku nampak macam itulah. Tapi itulah hakikat. Kalau dia dah jadi walaun, dia dah jadi geng-geng pembangkang, dia dah macam orang kata terpedaya untuk nak jadi pembangkang, tapi langsung tak ada usaha untuk nak menumbangkan Anwar. Tak payah sembang. Jadi aku ada lagi satu lagi, DSA. Soal China ni. China tak boleh. China tak boleh. Lepas ni baru kita pergi tajuk Sanusi Makno. Okay. Aku ada juga soal Khawarij ni. InsyaAllah kita akan selitkan sekali. Bantu aku like, komen dan subscribe. Jom kita dengar soal DSA. Respon terlalu takut terhadap China. Malaysia ni cukup takut dengan China punya.